Okay, kita lihat pada soalan yang pertama. Okay, diberi satu input, paparkan input tersebut. So ni maksudnya dia just nak kamu cubalah masukkan apa-apa input lah. So contohlah cikgu nak masukkan input tu sebagai hobi. So hobi, okay, hobi input. Apakah? Okay, apakah hobi kamu? Okay, so baris yang kedua kita terus print hobi. Okay, so kita cuba run. Okay, apakah hobi kamu? So hobi saya katalah memasak. So dia akan keluarlah memasak di situ. Okay, kita cuba soalan yang kedua. Hasilkan satu kalkulator BMI yang mampu mengira BMI dengan meminta input tinggi dan berat daripada pengguna. Okey, maksudnya yang pertama kita akan isytiharkan untuk tinggi dahulu. Maksudnya pengguna kena masukkan input untuk tinggi. So kita, okey, tinggi ni adalah bila melibatkan pengiraan macam cikgu bagi tahu tadi mesti ada INT, kemudian kena ada input. Okey. Okey, masukkan tinggi anda dalam meter. Okay, sebab pengiraan BMI ni adalah formula dia adalah berat bahagi dengan tinggi kuasa 2 ataupun tinggi darab tinggi. Tinggi kena dalam meter. So kamu kena arahkan pengguna untuk masukkan tinggi anda dalam meter. Okay. So biasanya dia akan ada perpuluhan lah. So kita kena tukar lah, bukan INT lah. Maksudnya dia akan jadi float. Okay, float adalah data untuk nombor perpuluhan. Okay. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, kamu kena isytiharkan pula boleh ubah untuk berat. Okay, so berat. Okay, berat. Okay, berat adalah mungkin juga dalam perpuluhan. So kamu type float input. Okay, kemudian masukkan berat anda. Okay, berat mesti dalam kilogram. So kita boleh type lah, masukkan berat anda dalam kilogram. Kemudian okay, apakah formula untuk BMI? Sebab dia ada pengiraan, so kamu kena isytiharkanlah formula ataupun pengiraan dia untuk BMI. So BMI formula dia adalah berat, okay, bahagi, so kita guna slash tinggi kuasa 2. So cikgu akan letak dalam kurungan ya, sama ada kamu nak type tinggi star tinggi pun boleh ya, ataupun kalau kamu nak terus buat tinggi star 2, maksudnya tinggi kuasa 2 pun boleh juga. Okay, kemudian kita terus kepada print. Okay, apa yang kita nak printkan? So mungkin kamu nak bagi tahu buat sedikit string lah ayat BMI kamu, BMI anda ialah, okay, selepas penutup kata tu, so kita type koma, kemudian kita panggil balik BMI tadi. Okay. Okay, kemudian kita cuba run. Okay, masukkan tinggi anda dalam meter. So di sini cikgu terlupa nak tambah tadi, kena letaklah noktah bertindih bagi nampak cantik sikit lah kamu punya ayat arahan tu. So kita stop. Okay, kita run balik. Masukkan tinggi anda dalam meter. Okay, contoh tinggi dalam meter 1.7. Tak payah type M lah. So kita just type nombor 1.70 lah contoh. Kemudian kilogram katalah 65. Okay. Kemudian nampak dia dah tolong kirakan pada kamu BMI anda ialah 22.49. Okay. So itu adalah kalkulator BMI kita lah. Kita dah dapat hasilkan. Okay. Okay, seterusnya yang ketiga, hasilkan satu kalkulator untuk kirakan luas segitiga. Okay. So luas segitiga kita tahu formula dia adalah setengah darab tapak darab tinggi. Okay. So maksudnya kita kena ada dua pun boleh ubah, tapak dan juga tinggi. So cikgu akan teruskan yang pertama tapak. Okay, tapak mesti kadang-kadang mungkin perpuluhan, so kita boleh buat float lah. Float input, okay, kurungan, okay, pembuka kata, okay, masukkan nilai tapak.
segitiga. Okey, buat nokta bertindih. Kemudian baris yang kedua kita akan isytiharkan untuk tinggi. So tinggi pun mungkin dalam perpuluhan ya. So kamu boleh letak float. Okey, masukkan nilai tinggi segitiga. Okey, nokta bertindih. Okey, baris yang ketiga jangan lupa kita kena isytiharkan dia punya luas segitiga. Okey, so formula luas segitiga adalah kamu letak 1/2. Okey, untuk selamat sebenarnya kamu letak kurungan lah. Okey, 1/2 kemudian star. Okey, star tapak star tinggi. Okey, itu formula untuk luas. Dan yang terakhir kita print. Okey, kita letak sikit string luas segitiga. Luas segitiga ini ialah, kita letak selepas penutup kata, letak koma dan kita panggil balik pemboleh ubah luas tadi. So luas segitiga ini ialah berapalah dia akan keluarlah. Dalam unit ukuran apa? Contoh kamu nak letak, katalah cikgu nak tambah selepas luas tu, cikgu nak tambah dalam cm persegi. Sebab cm kuasa 2, cikgu tak boleh nak type cm kuasa 2, so kita letaklah sentimeter persegi sebagai contoh. So kita cuba run. Masukkan nilai tapak segitiga. Katalah tapak segitiga cikgu panjang dia 12.5 cm. Kemudian tinggi dia katalah 8 cm. So luas dia adalah dia dah tolong kira siap-siap lah. Maksudnya 1/2 setengah darabkan 12.5 darabkan dengan 8. So dia akan dapatlah 50 cm persegi. So dekat situ akan keluarlah output dia. Luas segitiga ini ialah 50.0 cm persegi. Seterusnya kita akan cuba soalan yang keempat. Diberi satu nombor di antara 100 ke 999. Paparkan nombor di tengah. Contoh, kalau kamu type 235, so dia akan paparkan nombor 3. So untuk jawapan bagi soalan 4 tadi, so mula-mula kita akan isytiharkan dulu pemboleh ubah dia adalah nombor. Di mana pengguna kena masukkan suatu nombor lah. Pengguna kena pilih masukkan satu nombor di antara 100 hingga 999. Tetapi nombor ni, sebab kita akan paparkan nombor yang di tengah, so kita akan guna fungsi untuk string. String yang mana melibatkan simbol 4 segi. So dekat sini kamu tak perlu letak int lah, sebab kita nak jadikan dia satu input string sahaja. So kita type sahaja input. Kemudian masukkan satu nombor di antara 100 hingga 999. So ni kita arahkan kepada pengguna. Kemudian baris yang kedua. Baris yang kedua kita terus sahaja kepada print. Tapi kita akan panggil balik kita punya pemboleh ubah nombor. Dan untuk keluarkan nombor di tengah, sebab kita punya nombor memang akan ada 3 digit. So kita akan ada satu nombor di tengah. So yang tu kamu kena gunakan simbol kurungan 4 segi, iaitu kita akan type nombor 1. Maksudnya bila kita type nombor 1, dia akan paparkan aksara yang kedua. Maksudnya sebab kita nak yang di tengah. So kalau kamu type nombor 2, dia akan keluar nanti yang nombor digit yang ketiga. So kita takkan dapat apa yang kita nak. So kita cuba run. Masukkan satu nombor. So katalah cikgu pilih nombornya 257. So sepatutnya dia akan keluar nombor 5. Bila kita enter, dia dah keluar nombor 5. So katalah cikgu tukar input dia, cikgu masukkan 898. So sepatutnya dia akan keluar 9. So kita enter. Betul lah, maksudnya kita dah berjaya memaparkan nombor di tengah. So itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan input
dan juga gabungan operator, pemboleh ubah dan sebagainya. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.